Pembukaan kota Konstantinopel, satu kota yang dikenali dulu sebagai city with perfect defense. Kota Konstantinopel tu memiliki tembok-tembok yang sangat tebal, yang sangat kukuh, yang tidak pernah bisa ditaklukkan dalam sejarah kemanusiaan. Tetapi for the very first time, pada tahun 1453, dia berjaya gugur dengan izin Allah di hadapan seorang pemuda yang beriman yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang pertama, macam mana dia boleh menjatuhkan kota Konstantinopel ni? Dia study balik tau. Sebab sebelum ni bukan dia orang pertama, orang-orang sebelum dia pernah juga. Dia tengok setiap satu percubaan siege of Constantinople dan dia tengok apa yang menyebabkan gagal. Mereka ni tak boleh datang daripada satu kawasan yang bernama Golden Horn dan juga disebabkan oleh Selat Bosphorus. Mereka tak berjaya nak halang orang daripada situ. Kawasan Constantinople tu dia berbentuk tiga segi. Tepi-tepi dia keliling tu semua adalah laut. Tepi ni ada Golden Horn, kat belah sana ada Selat Bosphorus. Jadi perkara pertama yang dia buat adalah, kita dah ada satu site Anadolu Hisari, ini Selat Bosphorus. So kita buat another fortress dekat opposite. So apa nama fortress tu? Namanya adalah Rumeli Hisari. Kenapa nama dia Rumeli? Dia dibuat di bahagian Istanbul, Konstantinopel, di bahagian Rumelia ataupun Rom. Yang tadi tu di bahagian Anadolu. Anadolu ni maksud dia adalah di bahagian Asia. Kalau kita pergi ke Rumeli Hisari ni pula, dia ada 4 tower. Dan kehebatan Muhammad Al-Fatih ni adalah, dia ada big project tapi dia sangat hebat dalam manage human capital dan logistik sampaikan untuk buat satu big project dan mega structure macam tu hanya 4 bulan. Berjayalah siap Rumeli Hisari dalam masa 4 bulan. Dia gunakan taktik psikologi. Dia letak 4 orang leader dia dan dia buat konsep competition. Siapa yang siap dulu. Jadi bila ada dua-dua, apa yang berlaku? Dia pasang rantai. Bila ada kapal-kapal nak lalu, dia akan angkat rantai tu jadi tak boleh lalu. Kalau mereka berdegil, kita akan tembak meriam. So ini adalah salah satu taktik perang. Jadi kita dapat kawal Selat Bosphorus. Taktik yang kedua, apa yang dilakukan? Ketika berlakunya peperangan, orang-orang Byzantine, mereka akan tuang satu cecair nama dia Greek Fire. Greek Fire ni dia liquid tapi dia berapi. Itu adalah benda yang paling hebat lah yang diorang ada. So bila orang Islam cuba panjat tembok untuk masuk ke dalam kota dan buka gate, mereka akan disiram dengan Great Fire ni. Jadi mati terbakar, mati syahid terbakar. And at the same time dia ada arrow, dia ada meriam dan sebagainya. Jadi pada waktu ni Muhammad Al-Fatih nampak kita perlukan additional machine untuk kita mendekati dinding kota dan masuk ke dalam. Taktik perang dia yang kedua adalah dia menggunakan siege tower. So menara pengepungan. Bila pergi tu memang confirm akan mati. Jadi mereka ni percubaan lah untuk masuk ke dalam dinding kota. Dan antara yang berjaya masuk adalah Hasan Ulu Butler. Ini adalah best friend Muhammad Al-Fatih. So Hasan Ulu Butler ni yang berjaya masuk last kali, panjat ke atas dinding kota dan menegakkan panji. Dan ketika itu dia pun mentakbirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, the city has fallen, dan Islam menang. For sure dia adalah disebabkan oleh bantuan Allah, tapi ni nak kata antaranya taktik-taktik yang Muhammad Al-Fatih gunakan. Tapi Muhammad Al-Fatih dia doa kepada Allah malam-malam hari, di saat orang lain tidur dia berdoa, bermunajat, minta tolong kepada Allah beri jalan keluar. So di saat orang kafir ni sangat macam arrogant dengan dia punya wall yang sangat hebat, Allah memberikan ilham kepada Muhammad Al-Fatih untuk mengikuti jejak langkah Salahuddin Al-Ayyubi tapi dalam skala yang lebih besar. Jadi pada esok harinya, orang-orang di dalam kota terkejut mendengar teriakan takbir Allahu Akbar. Daripada mana? Belahan yang mereka tak sangka, iaitu Golden Horn. Allah memberikan banyak way out kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, dan itulah yang menjadi inspirasi kepada kita umat Islam pada hari ini. Kalau kita betul-betul nak tolong agama Allah, kita kena berjihad sungguh-sungguh, maka Allah akan buka jalan.